Senang sekali melihat Bapak Ibu saudara-saudara dalam keadaan yang sehat dan kita boleh datang ke dalam rumah Tuhan. 能够看到大家都能够拥有健康的体魄，并且能够聚在上帝的殿中，我们实在感谢主。 Pagi hari ini saudara-saudara kita akan sama-sama merenungkan tentang perintah yang ketiga dalam 10 hukum Tuhan. 今天呢，我们要分享主的十诫中的第3条诫命。 Dan kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Keluaran 20 ayat yang ke-7. 我们一起打开圣经，出埃及记第20章第7节。 Keluaran 20 ayat yang ke-7. Kalau saudara-saudara sudah menemukan yang bahasa Indonesia, terlebih dahulu nanti membacanya bersama-sama dengan saya. Kemudian nanti yang Mandarin, saudara-saudara juga mengeluarkan suara untuk kita sama-sama membaca ayat. 如果你已经找到今天的经文，出埃及记第20章第7节，印尼文的跟传道人一起阅读，然后中文的待会儿开声跟我一起读。 Ya, yang Indonesia dulu 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 中文的跟我一起读，出埃及记第20章第7节，不可妄称耶和华你神的名。 因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。 Saudara-saudara, apa sih arti sebuah nama? 那么，各位兄弟姐妹，一个名字是什么意思呢？ Nama seringkali hanya sebuah sebutan. 名字通常只是一个称呼罢了。 Nama seringkali hanya sebuah panggilan kepada seseorang untuk kita bisa membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. 那名字通常是我们叫一个人能够分别这个人跟那个人分别出来。 Dan khusus di dalam budaya orang-orang barat, nama itu hanya diberikan dan nama itu kelihatannya keren aja gitu. 那么，特别是西方的名字，他们通常是给一个名字，觉得这个名很酷。 Dan saudara-saudara, beberapa orang tua, dan memang ini tidak semua orang tua, beberapa orang tua itu memberikan nama anak biasanya itu menurut bulan lahirnya. 那么，通常呢，一家长不是每一个家长，他们给一个孩子取名的时候，是用月份来从中取名的。 Contoh, ketika anaknya lahir bulan Januari, anaknya kira-kira dikasih nama siapa? 如果一个孩子生在1月份，大概他的名字是什么？ Januar. 就是 Januar， Anak laki-laki, Januar. 就是男孩子的名字。 Lahirnya bulan Februari, namanya siapa 如 saudara-saudara? 果生在2月份的话，他的名字叫什么呢？ Febi, Febrianto, Febrianti. 就是 February 的 February。 Kemudian kalau lahirnya bulan Mei, 如果他是3月份出生的呢？ paling gampang Mei, gitu kan 最容易 keren. 是妹妹。 Meihua juga bisa. Pakai Mandarin gitu kan, keren. 也用华文名字更加的酷。 Dan kalau lahirnya bulan September, 如果是9月份出生的呢？ September, Septian, 这边 Septo, atau siapalah begitu ya. 或者是 Ada 其他的名字， sep-sepnya gitu. 都是有一个9月份的名称在里面。 Kalau lahirnya itu bulan November, 如果他生在11月份呢？ namanya siapa saudara-saudara? 他的名字会叫什么？ Ada Cinovi tuh, Cinovi namanya. 或者是 Novi。 Desember, 12月份呢？ Desi. 就是 Jadi Desi， Desi itu bulan Desember, saudara-saudara lahirnya. Desi 就是12月出生的孩子名字。 Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, mereka memiliki pola pikir yang berbeda tentang sebuah nama. 但是对于犹太人，他们认识一个人的名字呢是有不同的意义的。 Bagi orang Yahudi, nama itu menggambarkan karakter daripada orang tersebut. 然后对于犹太人，名字就是要描绘这个人的那个品格。 Nama bagi orang Yahudi bukan sesuatu yang sembarangan. Nama itu menggambarkan tentang siapa diri orang itu dan bagaimana seluruh pengalaman orang tersebut itu ada di dalam nama orang itu. 那么犹太人取名呢，就是要描绘的那个人的名字的一个属性，或者是他的所认识的一个人的一些经历。 Di dalam Alkitab kita melihat ada satu nama yang disebut di dalam Alkitab sebagai namanya adalah Abram. 在圣经中有一个名字，就是我们所认识的亚伯。 Abram itu adalah salah satu nama yang ada di dalam Alkitab. 那么亚伯罕是一个我们在圣经中可以看到的一个名字， Nama orang Yahudi.
就是一个犹太人的名。 Nah, saudara-saudara, Abram ini artinya adalah bapak yang dimuliakan. 那么这个亚伯拉罕呢，是一个被荣耀的父亲的名字。 Dan betul memang kalau kita membaca Alkitab, Abraham ini adalah orang yang memang dimuliakan, orang yang menerima sebuah kehormatan yang begitu luar biasa. 这圣经中也记载，亚伯拉罕是一个能够被荣耀的名字，而且他也得到很大的尊崇。 Di Alkitab itu dicatat bahwa Abraham itu bisa bertemu dengan seorang raja Salem yang bernama Melkisedek. 那么圣经也记载，亚伯拉罕遇见了一个撒冷王，名叫麦基洗德。 Dan Abraham ini diberkati oleh Melkisedek. 并且麦基洗德呢祝福亚伯拉罕。 Saudara-saudara, bukankah itu adalah sesuatu yang sangat terhormat, sesuatu yang begitu mulia yang Abram bisa terima? 那么这不是一种很莫大的荣誉吗？亚伯拉罕能够得到这样的尊崇。 Dan hari ini kita coba akan merenungkan tentang nama Tuhan. 那么今天呢，我们来分享或思想上帝的名。 Dalam perintah yang ketiga, Alkitab katakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 那么在上帝的第3条诫命当中，他教导我们不可妄称耶和华你神的名。 Saudara-saudara, ada apa dengan nama Tuhan? 那么上帝的名到底有什么东西呢？ Kenapa Alkitab sebutkan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan? 为什么圣经要我们不可妄称上帝的名？ Nama Tuhan, saudara-saudara, adalah nama yang kudus. Nama Tuhan adalah nama yang mulia. 因为上帝的名是圣洁的、至圣的名，而且是至荣耀的名。 Dan nama Tuhan itu mengungkapkan tentang karakter Tuhan itu sendiri, pribadi Tuhan itu sendiri, dan nama Tuhan mengungkapkan tentang siapa diri Allah itu sendiri. 因为上帝的名完全的彰显了上帝的属性、上帝的位格，并且上帝的他们自己本身所彰显出来的。 Dalam Yeremia 16 ayat yang ke-21 dikatakan, karena itu ketahuilah, aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. 那么在耶利米书第16章21节说，耶和华说：“我要使他们知道，就是这一次使他们知道我的手和我的能力，他们就知道我的名是耶和华了。” Dalam ayat ini dikatakan bahwa nama Tuhan itu adalah nama yang perkasa, nama Tuhan itu adalah nama yang berkuasa. 那么这经文里面告诉我们，上帝的名是大有能力的，是全能的。 Satu ayat lagi di dalam Ulangan 28 ayat 58 sampai 59 dikatakan, engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu. 那么在申命记28章58到59节也这样子说，这律法书上所说的一切话，是叫你敬畏耶和华你神可畏、可荣、可畏的名。你若不遵守呢，上帝就将其灾降于你们。 Ayat ini mengatakan bahwa nama Tuhan itu mulia, nama Tuhan itu dahsyat. 那么这经文跟我们讲说，上帝的名是荣耀的名，是可畏的名。 Saudara-saudara, itu sebabnya perintah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena nama Tuhan itu mulia, nama Tuhan itu perkasa, nama Tuhan itu berkuasa, dan seharusnya kita menghormati akan nama Tuhan ini. 因此呢，第3条诫命告诉我们，不可妄称上帝的名，因为上帝的名是荣耀的名，是大有能力的名，是我们不可以妄称的。 Saudara-saudara, dalam kita memahami perintah yang ketiga ini, kita akan sama-sama merenungkan tentang dua aspek dari nama Tuhan, yaitu aspek yang positif dan aspek yang negatif. 那么从上帝的第3条诫命就是不可妄称上耶和华你神的名，从当中呢，我们学习2方面的话语，就是积极方面的，还有消极方面的。 Saya akan membahasnya dari aspek yang negatif terlebih dahulu. 我先从消极方面或是负面的来分享。 Saudara-saudara, perintah yang ketiga ini adalah sebuah larangan yang tidak boleh kita lakukan. 那么这项诫命是一种禁止的，是我们不可以胡乱做出来的。 Dan perintah yang ketiga ini adalah sebuah peringatan keras dari Allah untuk kita tidak melanggarnya. 而且第3条诫命也是一种严厉的警告，是我们不可以胡乱的违背或者是触犯的。
Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan, sebab aku Tuhan Allahmu menghukum siapa saja yang menyalahgunakan namaku. 在日常那个圣经日常的翻译里面说，你们不可以妄称上帝的名，因为胡乱称上帝的名的话，他必会惩罚他。 Saudara-saudara, ini peringatan keras dari Allah untuk kita tidak menyalahgunakan namanya dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya dengan sembarangan. 这是上帝赐给我们每一个人的严厉的警告，叫我们不可以胡乱的触犯他的那个诫命。如果凡有触犯或违背的人，将会受到严厉的惩罚。 Tentunya kita bertanya, lalu bagaimana saya bisa tahu saya sedang melanggar perintah yang ketiga ini? 可能我们会问老师，我怎么知道我已经触犯或违背了这第3条诫命呢？ Bagaimana saudara-saudara kita bisa tahu? Dan dalam hal apa saja dapat dikatakan kita ini melanggar perintah yang ketiga ini? 我们怎么知道在哪一个方面我们才晓得我们已经违背或是触犯了这第3条诫命呢？ Saudara-saudara, yang pertama itu ketika kita bersumpah demi nama Tuhan, tetapi kemudian sumpah yang kita ucapkan itu kita ucapkan sebuah kebohongan di dalamnya, dan kemudian kita tidak menepati janji kita, kita sedang melanggar perintah ini. 就是当我们以上帝的名发誓，然后呢，我们就说谎话，然后以致呢，我们就不能够违背，在这里就触犯了第3条的诫命。 Saudara-saudara, bukankah banyak orang seringkali mereka katakan sumpah demi nama Tuhan? 很多人都讲说，我以上帝的名起誓， Dan kemudian mereka mengatakan sebuah kebohongan. 然后他们就说了谎话。 Saudara-saudara, ini adalah pelanggaran terhadap perintah yang ketiga, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 这就是触犯了第三条诫命，就是妄称上帝的名。 Satu kali saudara-saudara ada seorang pelaut yang pergi melaut untuk menangkap ikan. 那么有一天呢，一个渔夫到出海去打鱼。 Pelaut atau nelayan ini dia menggunakan kapalnya untuk menangkap ikan di tengah-tengah sebuah lautan. 那么这个渔夫呢，就乘着他的船到大海那边去捕鱼。 Ketika dia sampai di tengah lautan, saudara-saudara, dia melihat bahwa tiba-tiba awan itu berubah menjadi gelap. 当他在海中的时候呢，他突然看见天变暗了。 Dari kejauhan dia mulai melihat bahwa gelombang itu mulai semakin besar. 从远处他看到呢，那个海浪越来越大。 Dan pada saat itu hujan turun dengan deras. 那么那时候就下了大雨， Maka nelayan ini dalam hatinya dia merasa takut. 所以这个渔夫呢，他的心里就感到很惧怕。 Nah, kebetulan nelayan ini adalah orang Ambon. 那么恰巧的是，这个渔夫是亚门人。 Orang Ambon itu agamanya Kristen. 那么亚门人有很多的那个基督徒， Kristen di atas Kristen, 就 saudara-saudara. 是比基督徒还高一等的。 Saudara-saudara, dia ini kemudian berdoa, datang kepada Tuhan, dan kemudian dia berseru kepada Tuhan. 他呢就马上也带到上帝面前祷告，并且向上帝呼求。 Dan dia bilang, Tuhan tolong beta, selamatkan beta. Kalau engkau selamatkan beta, beta akan persembahkan sebuah kambing untuk engkau. 他说：“上帝啊，求你救我，求你帮助我。如果你拯救我，我就献上一只羊给你。” Dan saudara-saudara, ajaibnya, ketika dia berdoa, itu hujan itu tiba-tiba berhenti. 那么很奇妙的是，当他祷告之后呢，雨呢就停止了。 Langit yang tadinya terlihat begitu gelap, awan itu tiba-tiba pergi menyingkir. 那么起初看到已经乌云满天的，突然间就乌云就散去了。 Dahsyat doanya. 哇，他的那个祷告是非常有能力的， Ini orang Kristen doanya itu dahsyat. 这比基督徒还基督徒的人的祷告非常的有能力。 Saudara-saudara, akhirnya dalam hati dia berpikir seperti ini. 然后他心里他就这样子想。 Masa aku kasih kambing untuk Tuhan mahal? 难道我把一只羊献给上帝吗？羊是很贵的。 Jadi dia berdoa lagi kepada Tuhan. 然后他就在向上帝祷告。 Tuhan, kambing itu mahal. Apa? Nanti uangku habis. Aku kasih kau
ayam saja ya 他 Tuhan. 说：“上帝呀、羊是很贵的，那我的钱会用完，那么我就献一只鸡给你好了。” Saudara-saudara, akhirnya dia memutuskan sudahlah kembali ke daratan. 然后他就决定回到岸上。 Ketika dia akan sampai ke daratan, dia mulai lihat daratan dan kemudian di akhirnya dia berdoa lagi sama Tuhan. 当他看到临近岸边的时候，他就在向上帝祷告。 Tuhan, kali ini kambing aku tidak akan kasih. 他说：“上帝啊，这次呢，我不献羊给你， Ayam juga, ayam tidak akan aku kasih. 我也不要把鸡献给你。 Tadi Tuhan, aku cuma ngomong bohong-bohong saja. 刚才我是说了谎话了。” Dan kemudian saudara-saudara dia sampai daratan dan kemudian dia berjalan pulang ke rumahnya dan kemudian dia sambil senyum-senyum, dia merasa bisa membohongi Tuhan. 然后他就走路回家，微笑的走路回家，他感觉到他能够欺骗上帝。 Saudara-saudara, ketika dia sampai rumah, betapa terkejutnya dia, begitu banyak orang ramai di rumahnya, dan orang-orang sedang melihat ada api yang menyala-nyala, dan api itu membakar rumahnya dan menghanguskan seluruh isi rumahnya. 当他走进他的家的时候，他看到了家门前围着一大堆的人，原来他的家被熊熊的烈火所焚烧、所吞噬。 Dia berlutut, dia menangis di hadapan Tuhan. 他在上帝的面前就跪下来，在那边哭泣。 Saudara-saudara, jangan kita mempermainkan nama Tuhan dengan kita mengucapkan sebuah kebohongan. 千万不要以上帝的名字欺骗或玩弄上帝，或者是胡乱的称呼上帝的名。 Jangan kita mengucapkan nama Tuhan, tetapi kemudian kita tidak menepati janji kita kepada Tuhan. 千万不要奉上帝的名，然后呢，我们就说了谎话，不要遵循我们的诺言。 Hal yang kedua, dalam hal apa saja dapat dikatakan kita melanggar perintah yang ketiga ini. 那么第二点就是在哪一方面我们是触犯或违背了上帝的第三条诫命？ Saudara-saudara, yang kedua adalah ketika kita mengucapkan nama Tuhan dan kita mengucapkan itu dalam kesia-siaan. 就是当我们称上帝的名字的时候，我们是胡乱的称呼他的名。 Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7 itu kata sembarangan dalam bahasa Ibrani-nya itu dapat diterjemahkan sebagai sembrono, sia-sia, tidak tulus. 那么在这个妄称的这个第三条诫命中的妄称，在那个希伯来文里面可以说是草率或者是胡说。 Dengan kata lain, saudara-saudara, waktu kita mengucapkan nama Tuhan, kita ucapkan itu dengan sia-sia, kita ucapkan itu dengan sembrono, kita ucapkan itu dengan tidak tulus, kita sedang melanggar perintah Tuhan yang ketiga ini. 就是当我们称上帝的名字的时候，我们是草率的称呼，或是胡乱的称呼，或是没有诚信的称呼，那么我们就触犯了这第三条的诫命。 Thomas Andrew adalah seorang perancang kapal yang sangat besar. 那么 Thomas Andrews 是一个设计那个飞机的一个很了不起的人。 Pada zamannya saudara-saudara dia membuat atau merancang sebuah kapal untuk berlayar di tengah-tengah lautan yang begitu luas. 那么他呢就设计了一艘大船，能够在海上的实行。 Kapal ini terbuat dari bahan-bahan yang sangat bagus, sangat-sangat baik. Dan kapal ini memiliki desain interior yang begitu mewah. 那么这艘船呢，它用了很好的质料所做成的，并且它的内在也设计得非常的豪华。 Kapal ini adalah kapal Titanic yang dirancang oleh Thomas Andrew. 这就是Thomas Andrews 所设计的泰坦尼克。 Saudara-saudara, ketika Thomas Andrew selesai merancang membuat kapal ini, saudara-saudara, orang-orang memuji akan kehebatan daripada Thomas Andrew. 当他造了这艘泰坦号的时候，人家都很惊叹，并且很称赞他做了一艘好船。 Dan kemudian dalam kesombongannya Thomas Andrew mengucapkan kalimat seperti ini. Kapal ini tidak akan tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. 那么他很骄傲地说，这艘船是不会沉下去的，即使上帝也不能够使它沉下去。 Saudara-saudara, perhatikan apa yang Thomas Andrew katakan dalam kesombongannya. Dia bilang, kapal ini tidak akan tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. 所以我们看到这个 Thomas Andrew 所说的傲慢的话，他说这艘船不会沉下去，即使上帝也不能够使它下沉。
Dan dalam sejarah kita tahu kapal Titanic pada akhirnya tenggelam. 但是在历史当中，我们知道这个海滩利号呢，最后就已经沉入海底。 Saudara-saudara, jangan kita mengucapkan nama Tuhan dengan perkataan kesombongan kita. 我们千万不要以我们的傲慢来妄称上帝的名。 Ketika kita mengucapkan nama Tuhan dalam kesombongan, saudara-saudara, kita sedang melanggar perintah yang ketiga ini. 如果我们傲慢的称呼上帝的名，我们就触犯了上帝的这第三条诫命。 Nah, sekarang kita akan merenungkan tentang aspek yang positif dari perintah ini. 我们来看看在正面或是积极方面的一些他的话。 Aspek yang positif dari perintah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara-saudara, itu berarti kita sedang diminta untuk menghormati akan nama Tuhan. 如果我们在上诫命不可妄称上帝的名的正面或者是积极方面，就是呢，我们要遵守上帝的名字。 Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, dia mengajarkan kepada kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. 上帝在主导文教导我们说，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。 Saudara-saudara, kalimat dikuduskanlah namamu ini adalah sebuah kalimat ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang meminta kepada Tuhan untuk Tuhan itu, nama Tuhan itu bisa dihormati oleh banyak orang melalui kehidupan kita. 那么尊你上帝的名为圣呢，就是上帝要我们在生活当中，我们要尊崇的他的名字，因为他的名字是圣洁的，我们都要高举尊崇。 Di dalam doa Bapa kami ini, dikuduskanlah namamu, kita sedang berdoa memohon, Tuhan biar namamu dimuliakan oleh banyak orang melalui kehidupanku. 当我们说尊你的名为圣呢，我们就在祷告中献上说，但愿你的名得到尊崇，得到荣耀。 Saudara-saudara, setiap kita dimanapun kita berada atau apapun yang kita lakukan, sebenarnya kita sedang membawa nama Tuhan di mana kita berada. 因此呢，无论我们在哪里，无论我们说了什么话，我们都是奉耶稣的名，或是带着耶稣的名所做的。 Dan saya berdoa nama Tuhan di mana saudara berada itu menjadi nama yang dimuliakan, nama yang dihormati oleh banyak orang, bukan nama yang dipermalukan. 我们也因此祷告，无论我们在哪里，无论做什么，我们奉了耶和华的名字，我们就要让上帝的名得到荣耀，得到尊崇。 Saudara-saudara, selama kuliah di STT Amanat Agung, kira-kira selama 4 sampai 5 tahun saya kuliah. 当我在大使命神学院大概上学了4到5年期间， Dan selama kuliah itu saya tinggal di asrama. 那么我在上大学的时候呢，我是住在校舍里。 Nah, tinggal di asrama sekolah Alkitab ini begitu indah, saudara-saudara. 那么住在学校的校舍里面是很美妙的， Karena banyak peraturannya. 因为当中有很多的规律。 Jam 10 malam nggak boleh keluar malam, udah mesti tidur. 那么晚上10点呢，就不能够出门，一定要睡觉。 Bangun jam 5 pagi, kemudian antri di WC untuk mandi. 那么早上凌晨5点呢，你就要起床，然后排队洗澡。 Jam 6 pagi udah mesti nyampe kampus, saat teduh, berdoa, baca Alkitab. 那么6点的时候，早上6点的时候就要到校园里面要默祷那个灵修， Habis baca Alkitab, kuliah. 然后读完圣经呢就要上学， Jadi habis kuliah, kebaktian. 然后上学了之后就参加崇拜会， Jadi saya kebaktian tiap hari, saudara-saudara. 所以我是每天敬拜上帝的。 Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa Alkitab tuh biasanya, wah kepalanya holy. Ada So- lingkaran kudus. 所以大学那个神学院里面的学生里面，他们都是圣徒， Kebaktian setiap hari. 每一天都敬拜上帝。 Kalau kita kan seringkali kebaktian, bolong. Baktian, bolong. Tapi di sini enggak, saudara-saudara jemaat yang setia. 当然我们敬拜神有时候我们不是每一个星期规律的敬拜，有时候参加，有时候没有参加。 Saudara-saudara, saya dilatih untuk bagaimana hidup taat. 我就被训练了怎么样过着顺服上帝的生活。 Nah, saudara-saudara, setelah belajar kuliah 4-5 tahun selesai, dan akhirnya saudara-saudara tiba saatnya untuk saya itu diutus pelayanan 1 tahun.
当我大学4、5年毕业之后呢，我就派去要实习1、2年。Nah, bukan selama, ketika akan diutus 1 tahun itu, saudara-saudara, biasa itu ada sebuah acara di mana kumpul mahasiswa-mahasiswa yang akan diutus dan kemudian kumpul juga dosen-dosen dan kemudian dosen-dosen memberikan pengarahan buat mahasiswa yang akan pelayanan praktek 1 tahun. 那么这些神学生，他们毕业之后，他们要到外面去实习1年的时候呢，通常呢就神学生里都聚在一起，讲师也聚在一起要祷告。Saudara-saudara, saya ingat sekali salah satu pesan daripada seorang dosen ketika dia akan mengutus mahasiswa praktek pelayanan 1 tahun. Dia bilang satu kalimat seperti ini, jaga nama alma mater kamu. Jangan bikin malu nama alma mater kamu. 那么我也记得呢，有一个讲师，当他在祷告中的时候，他吩咐我们说：你们要出去实习1年的时候，你们要守住你们的母校的名，不要让你的母校的名蒙羞。 Saudara-saudara, dengan kata lain, saudara-saudara, dosen ini berharap ketika para mahasiswa itu diutus masuk ke dalam ladang pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan, lakukan pelayanan yang terbaik. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk membangun pekerjaan Tuhan. Jangan bikin malu kehidupanmu dengan dosa-dosa yang memalukan, yang pada akhirnya menghancurkan dirimu, membuat malu alma matermu dan membuat malu nama Tuhan. 那么换句话说，那讲师当要差遣他这些神学生去到那个侍奉上帝的工厂的时候呢，他要他们要遵守上帝的话，要好好的做好他们的侍奉，不要让上帝的名字蒙羞，也不要让上帝的名字是突然的度过的。 Saudara-saudara, setiap kita pun di mana kita berada, kita sedang membawa nama Tuhan. 所以无论我们在哪里，无论我们做什么，我们都是带着上帝的名。 Ketika saudara keluar dari ruangan ini, saudara kembali ke dalam kehidupan sehari-hari saudara, di kantor, di tempat di mana saudara bekerja, saudara sedang membawa nama Tuhan. 所以，当我们走出教堂的大门的时候，我们回到我们的日常生活中，我们就回到我们的工作中，无论我们做什么，我们都是带着上帝的名字的。 Tetapi kemudian pertanyaannya adalah ketika saudara membawa nama Tuhan di tempat pekerjaan saudara, apakah nama Tuhan itu adalah nama yang dihormati oleh banyak orang atau melalui kehidupan saudara nama Tuhan 当我们走入我们日常生活中，在进行日常生活的时候，我们是否是带着上帝的名字，让每个人都以上帝的名为荣，或是让你的名为尊？ Ketika saudara pulang dari tempat ini pun, saudara berjumpa dengan keluarga saudara, saudara kembali beraktivitas dalam kehidupan keluarga saudara, di tengah-tengah keluarga pun saudara sedang membawa nama Tuhan. 所以，当我们走出教会大门，我们回到我们家庭当中，跟我们家庭聚在一起的时候，我们无论做什么，也是带着上帝的名，奉着上帝的名字所做的。 Ketika saudara berbicara kepada istri saudara atau suami saudara atau kepada anak-anak saudara, saudara sedang membawa nama Tuhan. 所以，当你跟妻子讲话、丈夫讲话，或者跟孩子讲话的时候，你也是带着上帝的名，奉上帝的名字所说的。 Bagaimana anak-anak kita bisa melihat nama Tuhan di dalam kehidupan kita? 那么，我们的孩子怎样在日常生活中看到上帝的名得到尊崇呢？ Kalau kata-kata makian yang kita ucapkan, maka saudara-saudara, nama Tuhan bukan dihormati dan dipermuliakan. 如果在家庭当中，或者对孩子，我们说出一些辱骂人的话语，那么我们就让上帝的名字蒙羞，不能够得荣耀。 Saudara-saudara, apa yang kita ucapkan di tengah-tengah keluarga kita, itu mencerminkan tentang nama Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana nama Tuhan dalam hidup kita. 所以，当我们在家庭当中所说的一些话、所做一些事情的话，我们是带着上帝的名字，让上帝的名字得荣耀，让上帝的名字得尊崇。 Saudara-saudara, saya sadar pada waktu merenungkan tentang perintah yang ketiga ini adalah perintah yang begitu berat untuk kita bisa lakukan. 那么，当我在思想这个第3条诫命的时候，我意识到这3条诫命对我们来说是非常的沉重，不容易做到的。 Dan kalau kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri untuk melakukan perintah yang ketiga ini, kita tidak akan mungkin bisa melakukan perintah yang ketiga ini. 如果我们只是靠着我们自己的能力来遵行上帝这第3条诫命的时候，我们是很难做到的。 Maka pagi hari ini saudara-saudara, kita akan memohon untuk anugerah Tuhan, anugerah di dalam
salib Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan pengampunan kepada kita ketika kita melanggar perintah yang ketiga ini. Dan kita juga sedang memohon untuk anugerah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan perintah yang ketiga ini. 因此呢，让我们在今天，我们祈求上帝的恩典，让我在我们的软弱当中，我们触犯了上帝的第3条诫命，我们祈求上帝的赦罪恩典。我们也向上帝求恩，让我们靠着主能够重新得力，能够得到能力，能够遵行上帝的这第3条诫命。 Dan bersama-sama dengan saudara-saudari di tempat ini, kita akan sama-sama memohon anugerah Tuhan untuk kita bisa menghormati nama Tuhan, untuk kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 因此，让我们一起向上帝祈求，但愿上帝赐给我们能力，好让我们能够遵从上帝的，或是遵守上帝的第3诫命，不要妄称上帝的名。 Kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, kami memohon akan anugerah-Mu ya Tuhan, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh melakukan perintah yang ketiga ini. 天父上帝，我们向你求恩，求你帮助我们每一个人，好让我们能够靠主有能力的遵守上帝的这第3条诫命。 Beri kami anugerah-Mu ya Tuhan, biar kami boleh menghormati nama Tuhan di mana kami berada. 求你恩待我们每一个人，让我们无论在哪里都能够遵从你这第3条诫命。 Melalui tingkah laku kehidupan kami, melalui perkataan kami, orang-orang boleh melihat ada nama Tuhan dalam hidup kami, dan orang-orang boleh mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. 当然，记着我们的言语行为，让我们在这场生活当中，我们能够让到别人能看到里面上帝的名字在我们心中得到荣耀。 Berkati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya 主，求你 Tuhan. 祝福你的这个信徒。 Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们只祷告祈求是奉靠主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。